Jadi liberalnya ni, yang salahnya apabila wanita harus menjadi imam dalam solat berjamaah sedangkan di belakangnya ada makmum lelaki. Katalah solat fardu maghrib berjamaah biasa imam Zuhairi jadi imam masjid contoh. Naik Hajjah Salwa jadi imam solat maghrib malam ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kita sambung di mana? Muka surat 52. Muka surat 52. Kita sambung ada apa? Kita sambung halaman 52. Sebahagian daripada pemikiran dia pemikiran ni berbahayalah. Walaupun tak nampak benda tak nampak dan sebagainya, tetapi pemikiran ini boleh mempengaruhi masyarakat, boleh mempengaruhi gaya fikir kita, tindakan kita. Jadi muka surat 52, dalam pemikiran liberal adalah harus bagi wanita menjadi imam solat. Dan wanita tak boleh jadi imam solat kan? Boleh. Jadi yang biarlah wanita jadi imam kepada wanita lah, satu ataupun wanita menjadi imam kepada lelaki yang masih kecil. Kita ada anak umur 6 tahun, kita nak semayang, kita nak suruh dia jadi imam kan? Kita jadi imam kita lah kan. Cucu umur 6 tahun ikut opah jadi imam, kamu jadi makmum. Jadi cucu lelaki pun tak tahu hukum kan. Jadi yang tu tak ada masalah, boleh Yang jadi liberalnya ni, yang salahnya apabila wanita harus menjadi imam dalam solat berjamaah sedangkan di belakangnya ada makmum lelaki. Katalah solat fardu maghrib berjamaah biasa imam Zuhairi jadi imam masjid contoh. Naik Hajjah Salwa jadi imam solat maghrib malam ni kan? Ataupun khutbah imam Zuhairi baca khutbah, Hajjah Salwa jadi imam sembahyang Jumaat kan. Apa salahnya tak? Apa salahnya? Ini contoh pemikiran liberal. Jadi harus mereka menyatakan harus bagi wanita menjadi imam solat berjamaah walaupun makmumnya ialah lelaki. Kerana apa? Kerana wanita harus menjadi menteri dan sebagainya. Jadi kalau soal menteri, para ulama berbeza pandangan. Kalau jadi hakim mahkamah, para ulama berbeza pandangan. Pandangan ulama-ulama terdahulu, kalau kita baca kitab ulama-ulama terdahulu, biasanya pendapat yang dominannya tidak harus wanita menjadi menteri, tidak harus wanita menjadi imam, menjadi hakim. Itu pendapat yang dominan di kalangan ulama-ulama pada zaman silam. Kerana ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan.
Hadis Nabi SAW sebut la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan, tidak akan berjaya sesuatu kaum, sesuatu kaum tidak akan berjaya apabila mereka meletakkan urusan mereka, kepimpinan mereka imra'atan, akan seorang wanita. Ada hadis sahih. Sahih, riwayat Imam Bukhari jika tak silap, hadis sahih. Jadi daripada hadis ni lah sebahagian besar para ulama melihat bahawa tidak harus melantik wanita menjadi hakim. Tidak harus wanita dilantik menjadi menteri dan sebagainya. Tetapi di sana juga terdapat ulama-ulama yang mengharuskan. Terdapat ulama yang mengharuskan. Sebab apa? Sebab sebahagian ulama melihat kepada nas Al-Quranul Karim, iaitu nas Al-Quran menceritakan tentang Balqis. Balqis jadi apa? Dia raja kan? Dia raja, dia menguruskan negara dia. Jadi bila ada masalah dia akan tanya kepada menteri-menteri dia, dia atas kepada menteri. Jadinya sebahagian ulama melihat kalaulah tidak boleh wanita menjadi, kita kata menteri, ketua dan sebagainya, sudah tentu akan ada nas Al-Quran yang akan membantah Balqis itu. Sudah tentu akan ada nas Al-Quran yang Al-Quran cerita, tapi akan mesti ada nas Quran membantah. Tetapi tidak ada. Nas Al-Quran menceritakan bahkan diceritakan tindakan Balqis tu menggambarkan kebijaksanaan dia. Menggambarkan kebijaksanaan dia. Misalnya Balqis menyatakan kalau sampai surat tu dia tanya menteri dia, kita nak buat apa? Menteri dia kata lawan je lah. Lawan je lah. Balqis kata innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Jadi Balqis tak nak lawan. Pasal apa? Pasal Balqis menyatakan di rakam dalam Al-Quran sesungguhnya raja-raja, pembesar-pembesar muluk, maknanya penjajah lah, bila mereka masuk dalam satu kampung, satu kawasan, afsaduha, mereka akan merosakkan kawasan tu. Mereka akan rosakkan. Jadi kalau kita lawan dengan Sulaiman, Sulaiman dapat masuk, biasanya Nabi Sulaiman tak rosakkan lah. Tapi secara umumnya pembesar-pembesar dia akan rosakkan kawasan tu. Wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Dan penjajah ni akan jadikan penduduk asalnya itu sebagai orang hina. Jadi itu konsep yang perkataan dasar yang dirakam di dalam nas Al-Quranul Karim. Jadi sebahagian ulama melihat nas Al-Quran itu, nas Al-Quran mana? Bolehlah. Bolehlah. Wanita menjadi ketua. Manakala hadis kata wanita tak berjaya tadi kan. Maka hadis sahih tadi itu ditafsirkan oleh ulama yang kata harus wanita jadi ketua ni dalam kes tersebut sahaja, bukan general statement daripada Rasulullah, bukan kenyataan umum daripada Rasulullah. Itu kes pasal sahabat nak pergi perang dengan Rom kalau tak salah kot. Rom ke ada raja dia tu, raja dia lelaki mati, tak ada anak lelaki, maka masyarakat lantik anak perempuan jadi ketua negara. Jadi Rasulullah nak bagi semangat pasal nak berlaku perang, Rasulullah sebut begitu, kata sebahagian ulama, nak pergi lawan dia pasal mereka ni tak akan berjaya. Itu cara pentafsiran antara Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya kalau masalah menteri, masalah hakim dan sebagainya itu pendapat ulama yang menyatakan harus ada di sana, ada di sana kerana difaham daripada Quran dan juga faham daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketua hakim negara lelaki perempuan, gubernur bank negara perempuan, mana lelaki ni? Hakim mahkamah syariah perempuan ada kan? Ada perempuan.
Banyak tapi itu masalah lain, masalah menteri dan sebagainya tu. Tapi masalah imam ni, sebab imam ni dia masalah ibadat. Yang tu masalah dunia. Nak jadi hakim ke, lebih kepada masalah dunia. Ini masalah ibadat. Jadi tidak ditemui satu pendapat ulama yang kuat tentang keharusan perkara ini, iaitu wanita menjadi imam solat bagi jemaah lelaki. Tidak ada pendapat ulama yang kuat. Maka selama ratusan tahun umat Islam menerima konsep bahawa imam solat berjamaah ialah lelaki sahaja. Namun terdapat pendapat ulama yang membenarkannya. Ada juga, itu yang saya kata pendapat ulama yang kuat tu awal-awal tu, kerana ada juga sikit. Walau bagaimanapun pendapat itu ditolak oleh majoriti para ulama. Seolah-olah sudah jadi ijma' di kalangan para ulama, tak boleh wanita menjadi imam solat bagi lelaki. Bahkan pendapat itu dianggap sebagai syaz, yakni pelik dan janggal. Pendapat yang pelik dan janggal. Kata Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala, ini asasnya, wa kullu man khalafa al-ijma'a fahuwa mukhti'un. Dan setiap orang yang menyalahi ijma', setiap orang Islam yang menyalahi ijma', kesepakatan para ulama, yang menyalahi ijma' para ulama, kesepakatan para ulama, fahuwa mukhti'un, maka orang tu salah. Orang tu salah. Wa ummatu Muhammadin, dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ala dalalah, tidak berhimpun atas kesesatan. Orang Islam mungkin sesat, orang Islam mungkin sesat, tapi umat Islam tidak akan sesat. Umat Islam tak akan sesat. Orang Islam yang ni sesat, kumpulan ni sesat, kumpulan ni sesat, tapi the whole ummah tu tidak akan sesat. Tidak akan sesat. Itu jaminan daripada Nabi. La tajtami'u ummati ala dalalah. Tidak akan berhimpun umat aku atas kesesatan. Jadi kalau ada orang bagi pandangan pelik, pandangan yang salah, pandangan yang tak betul dan sebagainya, akan ada di kalangan umat Nabi Muhammad yang akan membantah kenyataan-kenyataan tersebut. Kerana umat Nabi Muhammad tidak akan berhimpun atas kesesatan. Baru 2-3 hari sudah kot, minggu sudah kan ada orang cakap konsep berpindah roh dan sebagainya. Katalah roh Sayyidina Umar pindah masuk kepada Sayyidina Umar ni garang kan, hebat kan, pindah masuk ke badan Salahuddin Al-Ayyubi. Lepas Salahuddin Ayyubi, roh tu duduk lama masuk kepada badan Muhammad Al-Fatih. Pindah roh ni. Jadi pindah roh ni satu benda yang salah, satu benda yang sesat, yang dibantah oleh para ulama kita. Jadi kalau yang bawa tu maknanya para ahli ilmu kita, ustaz-ustaz kita bangkit membantah perkara tersebut, kerana itu satu kesilapan dalam akidah, kesilapan besar dalam akidah, sebab dia adalah, kita kata, konsep dalam agama Hindu dipanggil tanasukhul arwah. Dia pindah, dia ada 3 pindah. Satu, pindah daripada roh badan manusia masuk ke badan manusia lain. Itu satu. Yang kedua, roh dari badan manusia masuk dalam binatang. Pasal dia jahat kan masa di dunia, maka bila dia mati, roh dia tu dipindah masuk dalam monyet, masuk dalam kera, kena baling ke apa ke, masuk dalam katak. Pasal jahat, masa jadi manusia tu jahat, jadi bila mati tu roh tu masuk dalam ni, dalam monyet. Jadi masa dia jadi monyet, kalau dia baik, mungkin monyet tu mati ni pindah jadi manusia balik. Wallahu a'lam. Itu ada konsep. Jadi yang pertama, pindah daripada roh tu, pindah dari badan manusia ke badan manusia. Sesat, tak boleh. Konsep kedua, roh tu pindah dari badan manusia masuk badan binatang. Sesat juga. Yang ketiga, roh tu berpindah dari badan manusia masuk ke dalam batu. Tak ada apa, jadi batu dan sebagainya.
Ketiga-tiga ni perpindahan roh, ya, disebut sebagai tanasukhul arwah. Ini satu perkara yang sesat, satu perkara yang salah dalam agama kita, ya. Jadi mana umat Muhammad tidak akan bersepakat, tidak akan berhimpun di atas dalalah, di atas kesesatan, ya. Fama kanu alaihi min fi'lin, maka apa sahaja yang mereka, yakni para sahabat, ya, dan umat Nabi Muhammad, lebih-lebih lagi para sahabat, berada di atasnya daripada sesuatu fi'lin, sesuatu perbuatan. Kalau para sahabat buat, diikuti oleh umat, au ala tarkin, ataupun atas meninggalkan, para sahabat meninggalkan sesuatu perkara, diikuti oleh umat, fahuwa sunnatu wal amrul mu'tabaru, maka itu adalah sunnah Nabi dan itu adalah perkara yang mu'tabar. Jadi maksudnya kita tengoklah, kes kita ni ada di kalangan di zaman sahabat Nabi wanita menjadi imam solat. Misalnya Sayyidatina Aisyah jadi imam solat di Masjid Nabawi. Ada pernah baca tak? Di belakang dia Abu Bakar jadi makmum, Sayyidina Umar jadi, ada tak? Tak ada, kan? Jadi zaman tabi'in ada tak? Tak ada juga, kan? Zaman Imam Syafi'i ada tak wanita jadi imam, Syafi'i duduk belakang jadi makmum? Tak ada. Itu maknanya apa saja yang mereka buat ataupun mereka tinggalkan itu adalah sunnah, dan itulah amrul mu'tabar, perkara yang mu'tabar, yang diambil kira, ya. Tapi yang liberal ni, yang dia nak persamaan antara lelaki dengan wanita. Dia nak persamaan antara lelaki dengan wanita. Muka surat 49 tu, wanita sama dengan lelaki, ya. Termasuklah, maknanya harus bagi wanita menjadi imam solat, ya. Tapi kalau kita terima pandangan ni, rasa semayam subuh ramai kot. Ada, semayam ramai, Allahu Akbar, ya. Masya Allah, masjid pasal ramai, Masya Allah, imam dia perempuan. Kan? Semayam Jumaat pun macam tu tak, penuh, kan? Orang tak pergi masjid lain dah, masjid ni, ya. Ya, baik. Kita gurau-gurau juga, tapi perkara sirih ni tu, kita menolak pemikiran yang sebegini, ya. Jadi maknanya wanita, imam sama wanita lah, ataupun untuk anak-anak kecil, anak kita, cucu kita yang umur 6 tahun 7 tahun tu, tak apalah kita nak jadi imam, ya. Kemudian seterusnya, masalah harta pusaka, ya, pembahagian harta pusaka yang sama dalam faraid. Mereka menyatakan, ya, orang yang berfikir liberal ni menyatakan bahawa lelaki dan wanita perlu diberikan kadar yang sama, ya. Ada yang tak ada buku kah? Semua ada buku. Ada yang tak ada? Siapa tak ada? Seorang, ya. 2 orang, 3. Ada buku tak ada habis dah? Ada lagi, siapa nak, ada kat belakang. Lelaki dan wanita perlu diberikan kadar yang sama dalam sistem faraid. Ya, dia nak kadar yang sama. Begitu juga antara suami dengan isteri, kerana nas Al-Quran dalam pembahagian harta pusaka hendaklah difahami dalam konteks keadilan yang wujud pada zaman penurunan wahyu. Jadi maknanya roh dia, kerangka dia adalah keadilan. Ya, keadilan zaman Nabi, lelaki dapat lebih, wanita dapat kurang. Itu zaman Nabi. Itu pemikiran liberal, ya. Jadi zaman sekarang ni kita pegang kepada, ni saya bercakap cara liberal, ya. Saya cakap liberal, ya. Zaman sekarang ni kita pegang kepada konsep keadilan, ya. Maknanya kita kena ubah suai daripada lelaki dapat lebih banyak daripada perempuan kepada sama banyak. Zaman Nabi tak apalah lelaki lebih, pasal itu keadilan zaman tu. Masyarakat terima, memang macam tu konsep dia. Tapi zaman sekarang ni kita masih pegang kepada keadilan, tapi bahagi sama
rata, sama banyak. Jadi maknanya kita tidak melanggar Quran. Kita tidak melanggar sistem Islam. Ya, karena kita masih lagi pegang kepada keadilan itu, ya. Sebaliknya konteks sudah berubah zamannya, ya. Konteks zaman Nabi tak sama dengan zaman kita. Jadi di sinilah kesilapan pemikiran liberal bila mana menggunakan konsep keadilan tetapi tidak meraihkan perkara yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Paling kurang ada 2 ayat. 2 ayat yang membezakan kadar pusaka antara lelaki dan wanita. Ya, pertama anak lelaki dan anak perempuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah mensyariatkan bagi kamu tentang pembahagian harta pusaka fi auladikum, pada anak-anak kamu. Macam mana? Lidzakari, bagi lelaki, anak lelaki, mislu, bersamaan bahagian 2 anak perempuan, mislu hadzil unsayain. Ya, maknanya anak lelaki itu dia macam 2 perempuan. Dia macam dua perempuan. Jadi kalau kita ada anak lelaki dengan anak perempuan, anak lelaki 3 orang, anak perempuan 1, anak lelaki 3, anak perempuan 1, bila nak bahagi tu seolah-olah bahagian tu jadi 7. Pasal anak lelaki tu macam 2, 4, 6. Nampak? Jadi kalau duit ada 100,000, anak lelaki 3, anak perempuan 1, kalau cara liberalnya seorang berapa? 25,000. 25,000 kan? Tapi kalau kaedah Islam, anak lelaki ni seolah 2 bahagian perempuan. Ya, 2, 1, 7. Mana bahagi 7 lah. 100,000 bahagi 7 berapa? Payah contoh. Ya. 12,000 lebih kurang kan? 12,000, 13,000 lah kot, berapa? 100,000 bagi 7? 14,000. Mana anak perempuan dapat 14,000, anak lelaki dapat 28,000. 28,000. Pasal dia 2 bahagian anak perempuan. Tak cik. Itu nas Quran. Baik. Kedua, itu contoh anak lelaki, anak perempuan. Keduanya, contoh kedua, kadar harta pusaka. Ni lagi tak cik ni. Antara suami isteri. Contohnya, suami mendapat 1/2 harta isterinya yang meninggal dunia, manakala si isteri mendapat 1/4 harta suami meninggal dunia. Jadi kalau isteri mati dulu, suami dapat 1/2. Jadi duit tabung haji ada 200,000, suami dapat 100,000. Duit suami mati ada 200,000 dan tabung haji, isteri dapat 50,000. Banyak kita tu. 1/4. 1/4. Itu ada syarat lah. Syarat ada anak ke tak ada anak. Ini satu contoh lah. Itu contoh 1/2 dengan 1/4. Ya. Kalau ada anak 1/4, 1/8. 1/4 tu pula kongsi pula kalau ada 2 isteri. Dapat 1/4 bagi 2 pula. Tu yang orang perempuan tak mau madu tu. Bukan tak mau bagi suami, pasal harta tu lah. Kan? Jadi rugilah kan. Dia duk aim dah 1/4. Duk aim dah. Kalau suami kahwin seorang lagi, 1/4 tu bagi 2 jadi 1/8 je lah. Lagi sikit. Lagi kalau 3 bagi 1/4 bagi 3 orang pula. Kan? Duit tabung haji 200,000. Isteri 3. Dapat 50,000 bagi 3. Jadi sebab tu
Lepas tu sebelum bermadu, bukan kalau asalnya tak payahlah. Kan? Asalnya tu itu first stepnya tak payahlah bang, susah lah nanti. First stepnya. Tapi kalau orang lelaki tegak je, dia nak je, boleh. Syarat dia transfer dulu, pindahkan dulu, pindahkan nama rumah, kan, pindahkan kereta ada 2, pindahkan satu dulu, satu lagi tak apalah, kongsilah, satu lagi kongsi tak apalah. Rumah ada 2 buah, hak sebuah tu pindah dulu nama saya, hak sebuah lagi tak apalah, kita berebut lah nanti, kan, kita bincang. Hak sebuah ni secure dulu, kan. Duit dalam bank ada tabung haji 200,000, pindah dulu 50,000, pindah saya, pindah 100,000 dulu. Ibah lah. Jadi settle tu tak masalah, kita puas hati lah, isteri kan puas hati, tak ada masalah. Abang nak kahwin 3 pun tak apa, suka lah. Kan, saya dapat dah buat, nanti mati suami dapat lagi. Tu cerita lain pula. Dekorasi pula. Dia tunjuk tabung haji 200,000 tu hak ni je. Ada lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, itu nas Quran ya. Nas Quran. Kita tengok nas Quran muka surat 64. Walakum nisfu ma, bagi kamu wahai suami. Nisfu, separuh tu. Itu poin dia. Nisfu. Ma taraka azwajukum, apa yang isteri kamu tinggalkan, pasangan kamu, isterilah. Ya. Jika isteri kamu tidak mempunyai anak, dengan syarat isteri itu tidak ada anak, suami dapat 1/2. Kalau isteri itu ada anak, suami dapat 1/4. Kurang sikit lah pasal ada anak. Anak tu akan ambil lagi, ya. Itu adalah fa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarak. Dan jika ada anak bagi isteri tu, isteri yang mati tu ada anak, ya, tak kisahlah anak lelaki ke anak perempuan ke, maka bagi kamu wahai suami 1/4. Ya, kalau isteri mati tak ada anak 1/2, kalau isteri mati ada anak 1/4. Ya. Itu pun dia kata mim ba'di wasiyyah, lepas daripada wasiat, ya, yang juga pembayaran hutang. Baik, isteri dapat berapa pula? Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan bagi isteri, bagi isteri 1/4 yang si suami tinggalkan kalau si suami tidak ada anak. Si mati tu, suami tu mati, dia tak ada anak, maka isteri dapat 1/4. Kalau si suami yang mati tu ada anak, 1/8. Sikit lagi lah, pasal anak tu akan ambil banyak. Pasal banyak pertambahan ahli dia akan kurang sikit. Bila anak tak ada, ahli yang faraid tu dah sikit dah, dapat banyak. Itu konsep dia mudah ya, suami isteri mudah ya. 1/2, 1/4, 1/4, 1/8. Dia tak lari pada 3 ni. 1/2, 1/4, 1/4, 1/8 ya. Jadinya kalau kita nak ubah ni, kita tengok dulu. Boleh tak kita ubah? Nas Al-Quran ini adil tanpa mengira zaman. Ya, kita kena kata adil kerana ia ketetapan yang dimulakan dengan lafaz yusi. Ayat 11 tu. Muka surat 53 tu, ayat 11 tu, Allah Ta'ala mulakan ayat yusikumullah. Allah Ta'ala wasiatkan, Allah Ta'ala perintahkan. Itu makna perintah besar tu. Perintah besar tu. Ya. Ia bermaksud bahawa Allah Azza wa Jalla telah mensyariatkan amalan ni. Ayat 11 surah An-Nisa ayat 12 13 tu dimulakan yusi, satu perintah Allah ya. Kemudian pada permulaan ayat 13 surah An-Nisa disebut bahawa ketetapan ini adalah hudud Allah. Ayat bawah tu tilka hududullah. Yang cerita faraid ayat 11 12 tu itu adalah ketetapan Allah. Wa may yuti'illah, siapa taat Allah dan Rasul. Taat Allah mana? Taat dalam pembahagian harta ni, Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga. Ayat 14 pula,
disebut ancaman azab bagi golongan yang melanggar ketetapan hudud Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Sesiapa yang derhaka kepada Allah, derhaka dalam bahagian tapusaka ni, tak mau ikut 1/2, 1/4, 1/8, 1/6, tak mau ikut, ya, kata Allah Ta'ala ta'adil dan melanggar hudud Allah, Allah Ta'ala masukkan dia dalam neraka khalidan fiha, kekal di dalam neraka, maknanya lama lah masa dia tu, baginya azab yang menghinakan. Jadi maknanya kita tak boleh ubah suai kadar ni, atas nama keadilan kita ubah suai lah, nama Rasulullah tak apalah, tak boleh ubah. Pasal ada 3 benda. Yang pertama, yusi, Allah Ta'ala dah wasiat, dah arahkan. Yang kedua, Allah Ta'ala kata itu hudud Allah. Yang ketiga, Allah Ta'ala bagi ancaman, siapa tak ikut, Allah masukkan dalam neraka. Jadi kita tak boleh nak kata Allah Ta'ala tak ada, tak boleh, bahaya. Bahaya, itu sangat-sangat bahaya. Jadi daripada ayat ni ulama menyatakan, kata Imam Ibn Kathir, hadhil faraidu, kita baca yang terjemah, faraid ni, faraid dan kadar-kadar ni, faraid dan kadar 1/2, 1/4 ni, yang Allah Ta'ala telah jadikan bagi harta peninggalan ini berdasarkan dekatnya mereka dengan kematian. Siapa? Dengan orang matilah, mayit, minal mayit. Allah. Ada pen. Berdasarkan dekatnya mereka dengan orang mati, mayit. Bukan kematian, orang mati. Berdasarkan dekatnya, qurbihim minal mayit, berdasarkan dekatnya mereka, waris-waris tu dengan si mati, dengan si mati. Jadi dia tak lari lah, dia tak lari, ya. Si mati orang yang dekat lah, pasangan, mak ayah, anak-anak. Okey, berarti pasangan setara lah, suami isteri ke, mak ayah, anak-anak. Kalau tak ada ni, barulah pergi kepada pak saudara, baru pergi sepupu, adik-beradik. Kalau ada ni, kalau ada anak, habis dia potong habis semua dia dah. Tutup lah. Dia panggil hijab, menghijab, istilah dia, hijab. Dia sekat orang lain tak boleh dapat. Walaupun abang kandung. Si mati ada anak lelaki. Tapi anak lelaki umur sebulan baru, tak boleh. Dia hero dia tak kan. Tak dia tak boleh. Orang tak boleh kacau lah. Anak lelaki walaupun ni, anak lelaki tu akan ambil semua, dia panggil asabah. Dia rampas semua. Macam tu. Ada? Apa dia? Anak perempuan dapat 2/3. Barulah orang lain. Baki-baki tu baru dapat kawan lain. 2/3. 2/3, tapi maknanya kalau yang mati tu lelaki, dia ada anak perempuan dapat 2/3. Bapa dia ada lagi, bapa ambil lah, dapat bapa mesti dapat. Bapa ni datuk, dia kena jaga cucu dia, kan? Dia tanggungjawab sebab dia wali, dapat sikit, lepas tu kena jaga orang. Cucu dia nak buat macam mana, kan? Jadi kalau cucu tu kecil lagi, dia kena jagalah. Harta tu dia tak boleh kacau lah, tak boleh guna lah, kan? Sampailah budak-budak tu membesar, baru dia boleh serahkan balik harta tersebut. Tapi banyak orang dia tak jaga hukum Islam ni, dia makan harta anak yatim. Itu dosa besar. Wahdiyajim ilaihi, serta ni Allah bagi kadar ni keperluan mereka kepadanya, kepada harta pewarisan, dan ketiadaan mereka bagi harta pewarisan semasa ketiadaannya merupakan ketetapan Allah, ya. Fala ta'taduha, maka janganlah melampauinya dan melepasinya. Karena kalau melanggar ketetapan ni, likaunihi ghayyara ma hakam Allah, kerana apabila dia melampaui batas,
dia telah mengubah apa yang Allah tetapkan dan telah melawan Allah pada hukumannya. Ya. Wahada, sesungguhnya perkara ini, ubah ketetapan Allah ni terjadi daripada adamir ridha, ketiadaan redha dengan apa yang Allah Ta'ala bahagikan. Tak redha dengan Allah tu lah. Itu dosa yang sangat besar ya. Macam kita semayang subuh 2 rakaat ya. Kita rasa rajin, why not kita tambah sikit rakaat? Allah dah tetapkan subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat ya. Tak ada nak ubah. Nak sunat tak apa, sunat tak buatlah sunat yang tetap. Dia macam itulah. Tetapan 1/2, 1/4, 1/8 ya. Baik, jadi sekarang kita rasa nak bagi lebih. Kita rasa nak bagi lebih. Ya, anak perempuan kita nak bagi lebih. Suami dia rasa nak bagi lebih kepada isteri dia. Apa dia nak buat? Ya. Jadi sini kita faham sistem pusaka Islam. Sistem harta pusaka Islam merangkumi beberapa instrumen. Antaranya ialah wasiat, hibah dan faraid. Yang kita sebut tadi ni 1/2, 1/4 tu faraid. Tapi ada lagi kaedah yang lain, iaitu wasiat dan juga hibah. Jadi yang kita tak boleh kacau ialah faraid. Wasiat ya kita tak boleh bagi kepada waris. La wasiyata li warisin, tidak ada wasiat kepada waris. Kita boleh pakai hibah. Kita tak boleh wasiat, pasangan kita tak boleh wasiat. Contoh kan. Tapi kita boleh bagi hibah. Kita boleh bagi hibah. Jadi sistem Islam tu dia dah complete. Cuma kita tak tengok wasiat, kita tak tengok hibah, kita tengok faraid je. Tak adil Islam ni. Sedangkan Allah Ta'ala kata faraid ni selepas mati. Selepas mati. Kalau kita nak ubah ketetapan tu akan bergaduh. Itu ilah dia. Jadi sekarang jangan ubah dah faraid. Sebab pemilik harta dah mati dah. Pemilik harta dah mati dah, dia tak ada kuasa dah. Ni ketetapan Allah macam ni dah. Jadi kalau pemilik harta tu masih hidup, dia boleh guna kaedah wasiat dan kaedah hibah. Dia nak bagi banyak. Yang wasiat tu wasiat ni kita boleh bagi kepada orang yang tidak ada hak dalam harta pusaka. Apa dia? Tak ada kaitan. Misalnya kita ada anak angkat. Kalau kita tak buat wasiat, bila kita mati, dia tak ada nama, tak ada masuk dalam senarai sebab dia bukan anak kandung, dia anak angkat. Jadi kontang-kantinglah dia. Kita bela dia daripada umur sebulan, bela kan. Duduk dalam rumah tu, tiba-tiba apa pun tak ada. Kan kita mati tak ada apa. Pasal kita hanya bergantung kepada faraid. Jadi kalau ada anak angkat, gunakan kaedah wasiat dan kaedah hibah. Gunakan kaedah wasiat dan kaedah hibah. Apa lagi? Siapa lagi? Yang tak ada kaitan lah. Yang ada bahagian tu tak apa dah. Yang ada bahagian pun kalau kita nak bagi dia dapat lebih banyak. Macam tu lah suami nak madu tu. You sign borang ni, I bagi kat you 50%. Itu bincanglah suami isteri lah. Bincanglah kan. Isteri kata sikit sangat, I nak 70%. Dia? Kalau dia sanggup ya, alhamdulillah, I sign. Kalau you sanggup bagi 70%, contoh. Laki tengah angau tu tak kisah 7. Kan bagi ya. Tu yang ada kau rasa. Dia? Masa angau. Kalau naknya masa angau je. Allah. Itu makna boleh pakai hibah. Wasiat lambat. Wasiat bila mati. Bila mati baru berjalan lambat. wasiat untuk orang lain. Wasiat untuk lain lah. Hibah ni dia pindah milik siap-siap. Pindah. Cuma mungkin hibah nanti dia bersyarat lah. Hibah bersyarat. Maknanya, okeylah, rumah ni suami kata saya pindahkan kepada kamu, tapi saya syarat yang saya nak duduk rumah ni sampai saya mati.
Pukul isteri kalau kau. Kan. Kan memang saya dah pindah bilik dah, gerai semua dah tukar nama, tapi syarat dia saya nak duduk rumah ni sampai saya mati. Okeylah. Isteri kata boleh, tak ada masalah. Masuklah dalam perjanjian tu. Boleh. Sebab tu ada kes kan yang bila bapa hibah, kan ada kes di mana tu bapa hibah tu anak halau bapa. Ada. Jadi maknanya bapa boleh letak syarat mana-mana bapa mak ke ayah letak syarat pindah rumah pada anak supaya nak selesai bagi cepat. Kita rasa adat kita umur kita tak apa lama dah, kita nak pindah milik dulu. Kalau pakai faroid ini mungkin kita lambat. Kita hibah siap. Tapi kita nak juga keselamatan ni dah. Kita letak syarat pindah milik hibah, tapi syarat mak ayah nak duduk di rumah ni sampai mati. Jadi anak tak boleh jual lah rumah tu. Tapi Ustaz kan, bukan tu benda tu berjalan selepas kita mati. Tak, hibah dia sebelum kita mati. Wasiat lepas kita mati. Dia punya berjalan selepas kita mati baru dia ambil. Iyalah, tengok syarat lah. Tengok syarat kita lah. Dia panggil hibah bersyarat. Dia ada hibah mutlak, dia ada hibah bersyarat. Syarat tu apa syarat kita nak letakkan tu. Tapi dah pindah bilik dah. Cuma keselamatan kita tu kita letak beberapa syarat. Syaratnya biasa kita nak duduk rumah tu lah. Kan? Itu maknanya kalau kita faham tu maknanya senang. Ya, kita tak bergantung pada faraid. Karena kita ada instrumen wasiat dan juga instrumen hibah. Contoh kita kata muka surat 56, pembahagian sama rata antara anak lelaki dan perempuan dapat dilakukan melalui kaedah hibah. Kalau faraid ya lelaki lebih dapat lebih kan, kita nak bagi sama rata. Masa kita hidup kita bagi siap-siap. Makna masa kita mati tu tak ada apa dah, selesai dah. Ataupun ada sikit-sikit lah duit kita dalam bank sikit, kita nak cucuk makan sikit-sikit ke, nak berjalan sikit-sikit je. Yang lain semua kita hibah dah. Yang besarnya biasanya itu. Maknanya yang duit ni mudah sikit. Tapi kalau tanah, kalau rumah, tu susah nak bagi tu. Kan? Jadi maknanya kita hibah saja benda-benda harta tidak alih ni. Duit tu insya-Allah mudah. Kita boleh guna lagi tak? Kita letak syarat lah. Kita dah hibah. Kan? Tanah ni dah hibah tapi pak letak syarat, pak nak berkebun. Lagi mana pak hidup. Ayah hidup saya nak kebun lagi tanah tu. Anak tak jual lah. Kan? Itu letak syarat tu. Jadi harta tidak alih. Kalau harta alih, duit senang. Mana dia cairkan, dia bagilah. Kan? Itu pun maknanya kalau kita tak hibah awal-awal, maknanya faraid lah. Akan berlaku lelaki dapat lebih lah. Jadi kita keluarkan duit, kita bagi siap-siap. Kita tinggal sikit je untuk kita. Tapi sebut jumlahnya tak? Apa dia? Tapi sebut jumlah yang kita bagi duit tu selama hidup tu kita masih pakai. Tapi kita dah mati tu berapa tinggal je tu, itu yang kalau anak dua lah. Ya, itu duit tu payah sikit lah tu. Duit tu. Kena bagi tahu. Siap-siap bahagi. Dia macam mana? Tak, dia kena hibah siap-siap pindah milik. Pindah milik. Jadi kalau dalam akaun kita tu masih milik kita. Dia tak jadi hibah. Dia kena transfer siap-siap lah. Transfer siap-siap. Masa kita hidup. Sebab kita ada kuasa duit kita. Bila kita mati kita tak ada kuasa. Itu yang jadi faraid tu. Susah. Ya. Perlukan hitam putih, ya, itu yang sebaik-baiknya. Kalau cakap tu ialah nanti ada pertikaian nanti. Ya, tanah ni mak kat bagi kat abang Long, tanah tu bagi kat Kak Nga. Bila tak ada. Dia ada syarikat yang Ada kan ada jemaah kita yang buat benda tu, ada kan? Boleh jumpalah dengan jemaah kita tu. Isi borang semua berapa kita nak wasiat, yang mana kita nak ibah tu. Benda tu kena masa kita hidup. Apa dia? Kalau tak ada tulis dia tolakkan, mahkamah akan tolak ya. Susah tak ada tulis, cakap mulut je. Orang boleh manipulasi ya. Kena ada hitam putih. Jadi kena ada lawyer ataupun kena ada syarikat yang menguruskan itu. Kalau kita ada lawyer peribadi tak apa, buat dengan lawyer kita, lawyer simpan surat semua tu.
yang mana hibah, yang mana wasiat dan sebagainya. Jadi kita kaitkan hibah. Bahkan anak perempuan boleh mendapat lebih banyak. Kita hibah lebih banyak, bagi anak perempuan banyak sikit. Kan? Ataupun anak kita ni kerja kurang sikit, yang ni kerja besar. Yang kerja besar tu kita tak hibah kat dia, tu hibah sikit. Yang kerja kurang ni sikit, kita hibah banyak sikit. Nanti kita mati ada lagi faraid masing-masing. Boleh Waris yang tidak mendapat bahagian dalam faraid tetap berpeluang menerima pemberian harta melalui kaedah wasiat dan hibah. Apabila dibiarkan kepada faraid, ketetapan faraid wajib dipatuhi. Jadi kalau kita faham tiga ni, insya-Allah kita akan nampak keadilan Islam. Maka dalam urusan harta pusaka terdapat tiga elemen. Elemen yang pertama, perancangan sebelum pemilik harta meninggal dunia. Ini tugas kita lah, kita buat rancang dulu, rancang dulu. Yang kedua, perancangan mana kalau kita ada anak OKU, tak ada siapa nak bela, kita boleh buat apa nama dia, adalah kaedah tanyalah orang bidang tu, maknanya duit tu letak kat satu syarikat amanah ni untuk uruskan. Sebulan dia keluar 1,500 untuk belanja anak OKU ni contohnya. Kan? Jadi selamatlah. Boleh dia semua dia akan buat. Duit tu pula dia akan laporkan. Itu perancangan. Perancangan ni jumpa lawyer, peguam ataupun jumpa ejen-ejen bahagian harta pusaka ni. Yang keduanya, bila kita mati, pentadbiran apabila pemilik harta meninggal dunia. Yang ni kita tak kacau dah, kita dah mati dah. Pengurus tu akan uruskan. Dia dah ada dokumen kita. Dia akan carilah bank kita. Kita bagilah bank kita, bank A ada 2,000, bank C ada, bank B ada 5,000, sikit je. Lepas kita mati, dia tengok bank A ada 200,000, tulis dalam ni 2,000 je. Dia ada 200,000. Dia akan bisa zat. Bank C tulis 5,000, tengok ada 500,000. Kan? Boleh. Kita tulis sikit je. Kita tak mudah kan. Nanti dia akan pergi cari balik. Dia pergi cari balik, macam mana nak keluarkan, nak cairkan duit tu, keluarkan supaya dia agihkan. Tu semua pentadbir akan uruskan. Anak-anak kita yang kejauh dah. Anak tunggu je. Anak tak payah bayar apa, sebab dia akan ambil, kita katalah 2%. 2% sebagai urusan pentadbiran dia. Duit tu lah. Kita bayar tu, itu untuk simpanan dokumen. Yang sekali lagi tu dia akan ambil daripada duit tu 200,000, dia akan ambil 2%, dia akan uruskan. Jadi anak pun cuci dapat bersih dah. Bukan anak tu dapat kena bayar pula, tak. Dia dapat, dia ambil 2% kata, atau 1%, baki tu dia bagi. Jadi cuci bersih dah. Jadi anak tak bergaduh dah, insya-Allah. Perancangan tu tugas kita. Jadi bila ada yang kedua pentadbiran, yang ketiga pengagihan harta pusaka apabila selesai urusan pentadbiran. Jadi inilah maknanya, jangan tengok faraid semata-mata, tapi tengok ayat. Sebab tu dalam ayat ni pun dia ada wasiat tu. Ayat muka surat 54 tu. Ada tak perkataan wasiat? Muka surat 54 ayat Quran atas tu ada tak wasiat? Min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain. Faraid tu selepas daripada wasiat, diuruskan wasiat ataupun pembayaran hutang. Dalam perancangan itu sebut saya ada hutang sekian. Semua tu akan ditadbir. Quran dah sebut dah. Quran ni dia tak detail, dia bagi dasar je. Dia bagi dasar wasiat tu. Tapi sebut dalam Al-Quran Karim. Apa dia? Suka berurus niaga atau pusaka atau balik, semuanya tiba balik lah. Allah suka? Ada ayat mana? Ada kot. Ada. Ya, macam penuh pakai. Kalau kata belum suka itu boleh juga boleh. Ada ayat sebut bagilah sikit kepada orang yang tak ada hak tu. Bagi sikit. Ayat 9, ayat 8 surah An-Nisa juga. Ada sebut,
Kalau orang tu tak ada habuan tu, bagilah sikit. Kan, pak saudara datang jauh kan, bagilah sikit. Kan? Pasal pak saudara ni kan, abang ayah kita. Kan, dia datang jauh ni, bagilah sikit. Dia tak ada hak atau bagilah sikit. Boleh. Karena itu ihsan boleh ya. Jadi semua tu seimbang. Kalau kita tengok dalam Quran dan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi cukuplah sekadar tu untuk hari ini. Ada apa-apa soalan? Nak faham faraid tu ya? Ya. Pembahagian pada ini bagaimana dengan keluarga yang berlainan agama? Keluarga yang berlainan agama. Ya. Keluarga yang berlainan agama. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarithul muslimul kafira wala kafiru al muslima. Tidak mewarisi oleh orang muslim akan harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim. La yarithul muslimu al kafira wala al kafiru al muslima. Itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada hadis ni lah sebahagian ulama ataupun majoriti ulama mengambil hadis ni, maknanya tidak ada pewarisan harta pusaka antara muslim dengan non muslim. Tidak ada pewarisan harta pusaka antara muslim dengan non muslim. Ya. Cuma dalam akta pembahagian harta pusaka yang diamalkan dalam negara kita, orang Islam boleh mewarisi harta non-Muslim. Maknanya boleh lagi. Maknanya anak tu mu'allaf. Bapa dia mati. Dibenarkan dalam undang-undang kita. Ya. Tetapi orang kafir tidak mewarisi harta Muslim. Itu dalam pentadbiran undang-undang kita. Ya, Muslim mewarisi harta kafir, kafir tidak mewarisi harta Muslim. Jadi kalau anak tu mu'allaf, dia kesian pada mak ayah dia berbelainan agama, kan? Kalau aku mati ni macam mana mak ayah? Yalah, agama tu hidayah Allah Ta'ala lah kan. Tapi sebagai anak dia nak buat baik, maka dia hibah lah. Nanti kalau dia mati, mak ayah dia tak dapat dah. Sebab undang-undang memperuntukkan tak boleh kan, tak dapat, kafir tak dapat harta Muslim, maka dia hibah siap-siap, ataupun dia wasiat. Pasal tak dapat kan, dia wasiat untuk mak ayah. Boleh, ada kaedah dia ya. Anak yang ada jadi mak bapak dia bukan Islam, jadi dia nak itu Ustaz. Macam mana? Anak dia ni anak Mak bapak mati, mak bapak bukan Islam, maknanya nanti nama dia masuklah. Sebab orang kafir kan dia berdasarkan will, berdasarkan wasiat. Dia tak ada akta macam kita. Dia ada berdasarkan wasiat. Maknanya kalau ayah dia yang non Muslim tu bagi dalam wasiat, dapatlah kat dia. Kan, orang non Muslim dia terikat dengan akta apa pusaka apa wasiat tu, will act tu kan. Boleh lah, tak ada masalah. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.